Assalamualaikum. Bersama saya dengan Cik Kalsum dengan segmen PJBB Stock. Okey, pada hari ini tajuk PJBB Stock adalah pemerkasaan digital bersama Maxis. Bersama-sama dengan saya adalah Encik Hirman bin Muhammad Soh, Head of SME Business, Development and Channel Management, SME Segment. 3 orangnya. Okey, Cik Hirman. Boleh kita mulakan dengan soalan pertama? Okey. Apa pandangan Maxis sebagai industri komunikasi dapat membantu para usahawan dalam menggunakan digitalisasi untuk mengembangkan potensi perniagaan? Okey, terima kasih kepada Cik Kalsum dan juga terima kasih kepada pihak PUJB yang memberi peluang kepada Maxis untuk menerangkan sedikit sebanyak apa yang kita boleh bantu usahawan-usahawan ni untuk memastikan mereka beralih ke arah digital. Pada pendengar semua, terima kasih kerana menyertai live hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pihak Maxis, sebenarnya kita melihat macam mana kita nak bantu usahawan ke arah digitalisasi ini kepada 3 aspek. Aspek yang pertama ialah bagaimana berinteraksi dengan pelanggan. Yang keduanya daripada aspek bagaimana nak mengawal operasi dalam masyarakat, dan juga ketiga adalah macam mana mengawal rantaian bekalan. Sebab kalau kita faham bila kita berniaga secara digital ataupun fizikal, yang paling penting sekali adalah yang pertama, orang kena tahu produk kita. Orang kena nampak produk kita dan orang kena mengenali produk kita. So ketiga-tiga aspek ni sebenarnya berkait rapat dengan macam mana kita menjalankan perniagaan secara fizikal. Cuma kadang-kadang bila kita beralih ke arah digital ni macam satu benda baru. Sebenarnya pada pendapat saya lebih kurang sama aja dan lebih jimat kos. Okey, saya ingin kupaskan sikit macam mana kita berinteraksi dengan pelanggan. Kalau kita tengok, kita kena tahu behavior ataupun pihak pelanggan punya cara membeli, cara berinteraksi. Mereka lebih senang dan gemar berinteraksi secara digital. Dan dia lebih mudah. Dan sebab tu kalau kita tengok sekarang ni, artificial intelligence ataupun AI, dia dah mula membantu peniaga-peniaga ni untuk memudahkan cara untuk berkomunikasi. Dan kita kena flashback balik untuk perniagaan kita ni. Pertama sekali, daripada tiga sudut yang saya berikan tadi. Yang pertama, macam mana kita berinteraksi dengan pelanggan. Yang kedua, macam mana kita menjalankan operasi dalaman, dan juga macam mana kita mengawal kita punya rantaian bekalan. Untuk operasi dalaman, teknologi digital telah membantu meningkatkan kecekapan operasi dalaman dengan cara berbagai-bagai. Berkenaan dengan contohnya macam penggunaan perisian pengurusan inventory, yang mana ini membolehkan kita mengurus kita punya stock level, kita mengurus kita punya cash flow. Kalau dulu semua orang nak kena pergi ke fizikal, nak kena pergi ke office untuk tengok stok, untuk tengok kita punya transaction. Tapi sekarang sebenarnya dengan adanya software-software yang ada dekat market, kita boleh hanya stay dekat rumah aja, kita dah boleh nampak dah kita punya sale dah berapa banyak, kita punya stock level tu berapa banyak, berapa stok yang terjual. Dalam masa secara tak langsung, kita boleh monitor dan kita boleh mengawasi kita punya flow in and flow out. Seterusnya, rantaian bekalan. Kita pun kena faham, digitalisasi dalam rantaian bekalan ada memberikan banyak kelebihan dalam pengurusan pembekalan dan stok. Dengan secara tak langsung, ini akan dapat membantu mengawal selia stok yang berlebihan. Kita dah tahu stok tu boleh sampai dalam masa berapa hari kepada customer. So benda-benda ini sebenarnya memudahkan kita punya kerja. Secara tak langsung, dia membuatkan kita punya perniagaan lebih efisien. Dan kita memberi kepuasan pelanggan yang kita memaksimumkan kepuasan pelanggan. Dan secara tak langsung kita punya brand, kita punya quality of services, everything akan meningkat. Itu tadi yang untuk interaksi pelanggan, betul? Betul. Okey. So yang kedua adalah operasi dalaman. Mungkin Cik Herman boleh terangkan sedikit apa itu interaksi untuk operasi dalaman? Untuk operasi dalaman macam yang saya terangkan tadi, teknologi digital dah banyak membantu meningkatkan kecekapan
So contohnya macam sekarang ni kita dah ada baru-baru ni kita pun ada berkolaborasi dengan kita punya partner, contohnya POS System, mesin kira. So daripada sana secara tak langsung pihak-pihak peniaga ni dah boleh mengadaptasi, okey, dan benda tu bukanlah terlalu mahal. Jadi start belajar daripada sekarang sebab benda ni dah menjadi trend masa kini dan kita kena start belajar macam mana kita nak berubah ke arah digital. Okey. So yang itu yang untuk operasional dan untuk rantaian bekalan pula macam mana tu? Okey, untuk rantaian bekalan macam tadi saya dah terangkan, mungkin saya boleh ambil contohnya macam kita tengok. Kadang-kadang kita tak perasan. Setiap produk yang kita beli tu, kita nampak barcode. Semua barcode ni memainkan peranan yang penting untuk kita track and trace kita punya produk. Untuk kita tahu stok levelnya ada berapa banyak dan daripada situ kita akan masukkan semua ke dalam sistem dan daripada sana kita dah tahu kita punya stok level. Dalam masa yang sama untuk company-company besar sebenarnya daripada barcode tu dia akan tengok movement dah sampai mana end to end. Jadi benda-benda ini sebenarnya melibatkan digital yang mana dia memudahkan kita untuk mengawal selia kita punya stock in and out. Okey, mungkin penonton-penonton yang masuk FB Live kita boleh nampak dekat situ adalah pendigitalen pengurusan rantaian bekalan macam Encik Hilman terangkan tadi, bermula dengan pemasaran, penjualan dan juga pengurusan. Okey Encik Hilman. Okey, sebelum kita teruskan dengan soalan berikutnya, para penonton boleh like dan juga share live ni di FB ataupun IG ataupun WhatsApp dengan rakan Maxis. Boleh juga komen di ruangan komen FB tu kalau nak tanya dan maklumat lebih lanjut dan saya akan tanya terus dengan Cik Hilman dan Cik Hilman boleh terus bagi jawapan dekat dalam live ni. Okey Cik Hilman. Soalan seterusnya, boleh gambarkan tak macam mana pendigitalan pengurusan bekalan ada saling hubungan dengan connectivity? Okey, kalau ada apa-apa soalan mungkin boleh teks dekat dalam dalam teks message tu. Saya pun ada tim saya dekat belakang nanti yang akan tolong reply atau menjawab soalan-soalan tuan-tuan dan puan-puan. Okey, tadi kita dah bercerita berkenaan dengan pemasaran, penjualan dan pengurusan. So Maxis support datangnya daripada mana? Kita kena ingat semua yang ada dekat market untuk kita membuat pemasaran, penjualan dan pengurusan, yang paling penting mesti kena ada connectivity. Okay. So Maxis datang daripada that angle yang mana kita menyediakan, kita akan menghubungkan kesinambungan apa? Kesinambungan. Okey, kesinambungan semua sekali ni. Kalau tak ada data, benda ni takkan boleh berlaku. Okey. Okey. So macam tadi Encik Hilman cakap, kesinambungan dan juga connectivity tu, dia sebenarnya apa? Connectivity dengan apa? Pendigitalan itu. Boleh terangkan? Sebenarnya connectivity yang kita cuba terangkan kat sini adalah daripada segi internet. Okey, data. So sekarang ni kita dah ke satu era yang semua sekali memerlukan data. Kita punya behavior, kita punya kerja-kerja harian, saya rasa kita banyak bergantung kepada data. Betul. Okey, so kalau dulu contohnya saya sendiri keluar tak bawa wallet nak kena pusing balik. Tapi sekarang kalau saya keluar wallet tak bawa tak apa asalkan saya bawa handphone. Betul sekali. Sebab semua dah ada. Betul. Dah boleh transfer. Okey. Cik Hilman, mungkin ada yang tak berapa faham tentang level komunikasi ni. Dia ada 2G, 3G dan sekarang ada 4G dan sekarang juga ada 5G. Mungkin Cik Hilman boleh terangkan sedikit apa perbezaan antara 2G, 3G, 4G dan juga 5G. Okey, mungkin saya boleh flashback balik. Saya mudahkanlah guna Lamentum. Contohnya kalau 1G ni, jalan raya tu satu lorong. Jadi senang orang faham. 2G, 2 lorong. 3G, 3 lorong. 4G, 4 lorong dan seterusnya 5G, 5 lorong. Apa jadi pada jalan raya kita kalau jalan tu satu lorong? Jam. Dia akan jam. Dia akan busy. So, dan masa tu, masa first G sebenarnya kita lebih fokus kepada voice, lebih fokus kepada panggilan suara, tidak tertumpu kepada data. Dan lepas tu kita beralih kepada 2G yang mana dia hybrid, data dan juga voice. Tetapi masa tu
tak tahu kalau masa era Puan Kalsum, Cik Kalsum masa tu tahu ke tidak, dia lebih kepada GPRS. GPRS, okay, saya pernah dengar GPRS tu. Okay. Okay, GPRS. Dan lepas tu kita beralih kepada 3G, 3G. 3G, data speed dan lebih kepada video streaming. Okay. Okay, lebih kepada internet tapi belum begitu laju. Okay, dari 4G kita dah boleh guna video call, kita dah boleh guna WhatsApp call dan kebanyakan berinteraksi kita lebih menggunakan data daripada voice. Betul. Itu yang berlaku sebelum ni lah 4G. And sekarang kita dah beralih kepada 5G. 5G lebih pantas, lebih laju dan penggunaan data tu lebih tinggi. Tapi tak ada jam untuk 5G? Kalau 5 lane tu jam juga, mungkin kita akan ada yang baru akan datang lah. 5.5 mungkin ataupun 6G. Yang tu saya tak sure lagi. Sebelum tu saya nak ucapkan juga tahniah sebab Maxis dah melancarkan 5G. So Maxis 5G tu apa sebenarnya? Okey, Maxis 5G adalah teknologi rangkaian tanpa wayar yang terkini yang mana kami menawarkan kelajuan internet lebih pantas dan juga latency ataupun biasa kita gunakan perkataan lagging yang lebih rendah. Okey. So 5G tu senang cerita kalau nak ingat senang je 5 lorong, laju, Ya, betul. tak jam. Betul. Okey Cik Hirman. Macam mana Maxis 5G memberi manfaat kepada perniagaan? Okey, Maxis 5G. Sebenarnya kalau kita sebut 5G ni ramai orang yang bercakap pasal 5G. Tapi kita letak diri kita sebagai end user. Kalau kita sebagai seorang orang perseorangan, mungkin 5G ni lebih penting untuk kita buat video streaming, live streaming, ataupun lebih kepada kita buat sekarang orang dah banyak buat TikTok, banyak buat FB live. Dan dia lebih pantas dan lebih stable. Okey. Kalau untuk perniagaan pula, dia lebih kepada macam mana kita boleh menggunakan data dengan lebih luas, especially untuk kita punya perniagaan. Tapi 5G tu, adakah ia sesuai untuk dalam, mungkin perniagaan tu banyak, ada yang di kawasan bandar ataupun luar bandar. Betul. Mungkin yang untuk luar bandar tu adakah sesuai dan juga boleh 5G tu sendiri? Internet tu boleh ke tidak? Okey. Mungkin ada orang kampung yang jual di kampung, betul tak berniaga. So, diorang internet 5G tu boleh ke masuk di kampung? Ada line tak? Orang tanya tu ada line tak? Macam tu. Okey. Kalau kita sebut pasal coverage ni sebenarnya 5G coverage kita bergantung kepada pihak kerajaan sebab spektrum ni di award oleh pihak kerajaan dan kita bekerjasama untuk pada waktu sekarang ni mungkin 5G network tu belum lagi meluas hingga ke kawasan-kawasan yang agak luar bandar. Betul. Tapi apa yang kita faham kerajaan pun dah memang mewawarkan ataupun menghibahkan. Ya, betul. Yang mana 5G ni akan diperhebat, tak kiralah sama ada di bandar ataupun di luar bandar, tapi mungkin cara untuk diluaskan dia punya coverage tu mungkin mengikut pada stage. Ya. Lama tak agak-agaknya tu? Itu saya tak pasti. Tapi benda ni pihak kerajaan memang dah ada plan macam mana dia nak memperluaskan liputan 5G lah especially. Okey. Mungkin Cik Iman boleh terangkan sikit apa itu Maxis Business? Okey, Maxis Business. Mungkin ada orang yang perasan bila kat luar nampak Maxis. Lepas tu kadang-kadang dia nampak Maxis Business. Okey, apa yang saya ingin terangkan di sinilah. Maxis Business adalah satu package yang kita craftkan, yang kita buat untuk mereka-mereka yang menjalankan perniagaan. Jadi untuk mereka-mereka yang menjalankan perniagaan ni, kehendak mereka adalah berbeza-beza. Contohnya tadi kita dah cerita tiga jenis daripada tiga sudut. Yang pertama pemasaran, yang kedua tadi apa? Jualan, yang ketiga daripada segi yang ketiga tadi apa tadi? Saya lupa pula. Saya pun lupa juga. Okey. Okey, daripada pemasaran, dia ada tiga. Okey. So daripada tiga-tiga ni, kita sebagai seorang peniaga, kalau kita nak terus digitalkan ketiga-tiga pilar ni, mungkin agak sukar.
Jadi kita kena tahu mana satu kita punya prioriti. Okey. Kalau pemasaran tu adalah penting, dan mungkin kita boleh berbincang dengan pihak Maxis apa yang kita boleh bantu. Okey? Sebab contohnya kita pun ada menawarkan cloud services. Kita pun ada menawarkan connectivity. Connectivity kita pun ada fixed connectivity, ada wireless connectivity, ada connectivity yang best effort. Contohnya macam kita punya Maxis Business Fiber. Okey? Yang mana kalau yang tahu, mungkin kalau you subscribe dengan Maxis, you boleh dapat TV 65 inci dengan harga RM1. Kalau tak ada yang tahu. Kalau nak tahu lebih lanjut, teks dekat dalam kita punya komen, dan pihak kami akan reach, kita akan terangkan macam mana nak dapat 65 inci. Sekarang ni semua dah tahulah kan dengan RM1, so dah boleh sekarang. Betul. So itu daripada segi connectivity dan cloud. Kita juga menawarkan managed network services yang mana anda punya network, especially internet connectivity, everything, kita yang akan manage. Okey. Mungkin saya boleh sentuh sikit pattern ataupun how to say Flow, kan? pattern meaning cara kita berinteraksi. Okey, kalau dulu everything is on premise. Maknanya semua terletak dekat kedai on premise. Sekarang ni kita dah beralih kepada cloud. Apa kebaikan cloud? Cloud ni bila dia dekat cloud, bila kita nak access data tu, di mana-mana kita berada, kita boleh access. Itu kebaikan cloud. Ada yang tanya sebab tu nama cloud tu apa? Awan. Bila awan, kita tahu awan tu dekat mana? Dekat atas. On premise tu dekat bawah. Jadi kita gunakan Lamentum untuk kita faham. Jadi kita tak mengconfusekan diri kita sendiri. Ada juga yang tanya awan tu macam mana nak dapat tu. Okey, macam mana nak dapat awan? Berbincang dengan tim saya. Okey. InsyaAllah kita boleh terangkan. Jangan takut, consultation kita tak akan kenakan charge. Berhubung, berbual, bertanya. Okey, mungkin ada yang nak komen dekat sini tapi macam tak terkomen, boleh juga terus hubungi di 07-288-8387 dan akan ada pegawai yang akan menerangkan lebih lanjut. Betul, Ya, Cik betul. Iman ni? Okey, saya tambah sikit yang tadi tentang rantai bekalan tu. Dia bermula dengan pemasaran, penjualan dan juga pengurusan. Okey, Cik Heman, mungkin ada soalan lain yang saya akan tanya. Boleh berikan contoh Maxis Business macam mana untuk bantu para usahawan dalam digitalisasi? Digitalisekan dalam punya perniagaan. Macam saya cakap tadi, 3 faktor: pemasaran, pemasaran operasi dalaman dan juga rantaian bekalan. So maknanya sebagai seorang usahawan, kita kena scan balik diri kita. Daripada 3 pilar ni, mana kita punya priority, mana kita punya keutamaan. Daripada sini, dan baru kita tahu apa yang kita perlu buat. Okay? Untuk Maxis Business Solution, mungkin kalau saya nak cerita cloud services, kalau saya nak cerita e-commerce, kalau saya nak cerita manage network services, yang ni perlukan one-to-one consultation. Sebab kita kena faham dulu apa usahawan punya pain point. Dan daripada sana, baru kita boleh cadangkan apa solusi-solusi perniagaan yang sesuai untuk mereka. Okey, dalam konteks ni, macam mana pihak kami menyediakan digital solution untuk para usahawan, especially yang micro SME, saya tak nak pergi benda-benda yang canggih sangat lah. Kita balik semuanya kepada pelan pasca bayar kami, Maxis Business Postpaid. Okay? Maxis Business Postpaid, kalau mungkin ada yang tak tahu, kita sebenarnya dah sertakan dengan 2 solution secara percuma. Solution apa tu? Okey. Terangkan sikit. Okey, saya terangkan sikit. Yang pertama, kita bagi pengiklanan SMS. Cik Kalsum tahu tak pengiklanan SMS tu apa? Tak tahu. Okey. Pengiklanan SMS, kalau saya guna Lamentum, kalau dulu masa MCO ataupun PKP, kita selalu dapat SMS daripada MKN. Betul. Betul Pakai mask, jaga penjarakan. Betul. Itulah dia pengiklanan SMS. Okey. Jadi kalau saya elaborate terlalu benda-benda yang canggih-canggih, nanti susah nak faham. Jadi kalau saya cakap MKN, orang cakap, okey, saya faham. Okey, macam dekat slide yang kita tengah ada depan mata ni, nikmati 300 SMS percuma sebulan tu maksudnya macam mana tu? Okey, maksudnya di sini ialah, pertama sekali mungkin saya nak terangkan sedikit sebanyak apakah objektif Maxis bagi pengiklanan SMS sebanyak 300 SMS percuma tiap-tiap bulan. Objektif kita ialah, pertama sekali, kita nak minta usahawan-usahawan ni belajar gunakan tools ni.
Gunakan alatan pengiklanan SMS ni untuk buat copywriting, hantar dekat customer, buat promotion, panggil customer datang balik yang pernah datang. Okey, secara tak langsung belajar daripada sana. Mahirkan dulu. Sebab ada yang bertanya, Chairman, kenapa bagi 300? Kenapa tak nak bagi 3 juta? Masalahnya, kalau saya bagi 300 pun tak tahu pakai, bagi 3 juta tu membazir. Betul. Banyak sangat. Jadi sebab tu kita bagi 300 SMS tiap-tiap bulan. Maknanya bulan ni saya bagi 300 SMS. Bulan depan saya bagi 300 SMS. Bulan berikutnya saya bagi 300 SMS. 300 SMS tu mestilah dihabiskan pada bulan yang sama. Sebab dia tidak boleh dibawa ke hadapan. Okey? Dan kedua, seterusnya, apa kebaikan SMS? Macam saya cakap tadi lah, bila kita hantar tawaran tu, kita boleh buat recurring. Okey. Dan kadang-kadang usahawan ni pun a bit confused lah pada saya. Bila dia hantar SMS, dia expect dia boleh dapat sale yang banyak dalam sekelip mata. Pada saya itu takkan berlaku lah. Mungkin kalau berlaku tu pun 300 atau mungkin beribu SMS hantar, mungkin boleh dapat satu. Okey? Sebab ini adalah salah satu cara untuk kita engage, untuk kita berinteraksi dengan pelanggan. Itu penting. Sebab macam saya cakap tadi, produk apa yang kita ada, kita kena make sure orang tahu, orang nampak dan orang kenal. Okey? Inilah salah satu cara untuk bagi tahu orang this is kita punya produk. Bagi tahu orang untuk orang kenal kita punya produk. Daripada sana barulah kita boleh dapat kita punya objektif, apa yang kita nak menjual. Betul. Macam Cik Kalsom, tak kenal maka tak cinta, betul? Betul. So, seterusnya kalau kita tengok traditional way, macam mana kita nak promotekan kita punya produk? Kita buat flyers, betul? Satu flyers kita print, kita ambil lah yang cantik-cantik, yang canggih-canggih, satu keping 40 sen. Betul. Kalau kita print 300, maknanya satu bulan kita dah spend RM120. Betul? So sekarang saya cadangkan jangan print. Guna 300 SMS ni, bagi tahu pelanggan-pelanggan yang anda menjalankan perniagaan apa produk yang perempuan ada, ataupun customer yang pernah datang tu buat kempen. Untuk kali kedua datang, okey, saya bagi you additional 10% diskaun. Contohnya lah. Okey, tapi kat situ saya tertarik. Pilih bahasa pilihan anda. Dia ada banyak bahasa ke macam mana? Okey, bahasa you boleh pilih. You boleh pilih bahasa Tamil, Mandarin, English ataupun Malay. Okey, ingat ada bahasa-bahasa lain ke selain daripada itu? Mungkin saya nak tambah sedikit dekat sini. Boleh, Cik Kalsom. Kadang-kadang kita punya usahawan ni dia tak ada expertise untuk buat copywriting. Okey. Dan macam mana pula saya ni niaga kuih dekat rumah, nak buat copywriting lagi, nanti nak kena ambil training lagi, dan dia menjadi satu bebanan. Kita balik semula kepada teknologi yang kita ada. Cara yang paling mudah, ChatGPT. Free. Apa tu? ChatGPT. GPT tu maksudnya? It's AI. Okey, AI. Okey. You pergi dekat you punya Apple ataupun you pergi dekat Android, you download ChatGPT. Okey? Belajar berbual dengan diorang ni. Okey? You nak buat promotion untuk you punya kedai kopi, you type aja bagi instruction, ChatGPT akan generate content. Daripada content tu, you pun boleh alih bahasa. You nak pakai bahasa Thailand pun boleh. You nak pakai bahasa Morocco pun boleh. You boleh choose. So daripada sana, you copy and paste, masukkan dekat platform pengiklanan SMS yang kita bagi tu, dan boleh hantar terus. Mudah bukan? Betul. Okey? So, pengiklanan SMS cuma satu saya dah terangkan di sini. Dia bukanlah SMS yang boleh dihantar melalui handphone. Okey? Bila you dah register Maxis Business Postpaid, make sure email address tu kena betul. Sebab kita akan hantar link tu. Maksudnya daripada link tu, baru dia orang register, baru dia boleh blast SMS. Okey. So, dia ada link. Kita akan bagi portal. Okey, Cik Iman. Apa sebenarnya maksud alat perniagaan bernilai lebih 650 tu? Okey. Tadi yang pertama, pengiklanan SMS. Mungkin saya terangkan lebih satu lagi solution perniagaan yang kita panggil hunting line. Okey. So, hunting line ni, kalau kita tengok tadi Cik Kalsom ada cakap,
dekat kita punya skrin tu, untuk keterangan lanjut sila hubungi hotline kami. Betul. Itulah dia hunting line. Okey. Okey, hunting line kami kalau kita tengok dekat skrin tu 07, betul? Peniaga usahawan boleh pilih sama ada nak 07 ataupun 1700. Okey. Apa kebaikannya? Kebaikan yang pertama, bila pelanggan menghubungi hunting line ni, dia akan divert call tu ke handphone. Okey. Bukan hanya satu nombor, dia boleh sampai ke 5 nombor. Itu yang pertama. Kedua, you boleh set rules. Maknanya you boleh set rules, maknanya you boleh set undang-undang lah. Okey. Undang-undang yang pertama, kalau pelanggan call ke nombor hunting line tu, ke-5 nombor ni akan berbunyi. Okey. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau customer call ke hunting line ni, nombor yang pertama akan berbunyi, akan berdering. Kalau tak jawab, dia akan pergi nombor yang kedua, ketiga, keempat, last kali, kelima. Dengan syarat, ke-5 nombor ni mestilah berada di talian Maxis. Kalau di talian dan lain-lain tu, orange ke, biru ke, kuning selain daripada Maxis, tak boleh. Bukan saya tak nak kasih, tetapi sistem yang mereka gunakan adalah berbeza. Okey. Jadi taklah bila kita tengah masak tu, kalau kita tengok makcik-makcik yang kedai makan tu selit handphone dekat tepi kan, kepit kat tepi, nak letak gula, terletak garam, dan lain jadi cerita dia kan. Jadi kalau kita tengah meeting tu, kita tahu customer ni call ke nombor mana, ke hunting line kami kita, dan kita nampak benda tu keluar dekat kita punya paparan, dan kita boleh ignore. Maknanya kita pasti nombor ni akan ditransfer ke nombor kedua. Jadi kita akan pastikan mungkin kita punya second man atau kita punya assistant manager akan pick up call tu. Jadi ini kedua-dua solusi ni, inilah kita cakap dua solusi ni bernilai RM650. Dan kedua-dua solusi ni anda tidak dikenakan sebarang charge bulanan. Tiada sebarang charge tu, dengar tu, tapi pastikan Maxis saja. Betul. Jadi kalau untuk keterangan lanjut, contohnya ada yang bertanya, kalau saya punya nombor prepaid boleh tak masuk dekat sini? Okey. Tanya dekat dalam apa chat room tu, ataupun berhubungi saya punya team di 0728888387, kita akan terangkan in details. Okey Cik Iman. Mungkin 5G ada package yang tertentu. Mungkin boleh terangkan sikit apa 5G punya package yang ditawarkan oleh Maxis? Okey. 5G punya package sebenarnya sangat-sangat affordable. Okey. You hanya perlu bayar RM69 sebulan sahaja. Dan kita bagi 120 GB internet. Okey. So kalau dulu untuk package ni kita bagi, kalau tak silap saya, dalam 60 GB. Sekarang kita bagi double lagi. Dan harganya tak berubah. Okey. Dekat slide tu ada kita ada dua option. Option yang pertama, you subscribe percuma handphone percuma. So mungkin ada yang bercakap, saya tak nak kontrak, tapi nak handphone percuma. Jawapan saya tak boleh lah. Tak boleh. Sebab handphone yang kita bagi itu adalah kos. Tapi anda semua jangan takut. Sebab kita kena tahu, sebagai seorang peniaga, kita nak kena pastikan device yang kita guna tu mestilah up to date. Contohnya macam event-event yang saya ikut baru-baru ni semua. Kadang-kadang ada mereka-mereka yang nak scan QR code tu pun dah tak boleh dah. Betul. Dah terlalu outdated. Okey? Jadi, apa salah kiranya yang ada pun sekarang memang dah pakai line, satu bulan pun pakai mungkin RM50 satu bulan, tambah aja RM69, mungkin tambah lagi RM19 jadi RM69. Tiap-tiap 2 tahun sekali kita bagi device percuma. Maknanya RM69 ni you pakai 2 tahun, lepas tu you datang balik dekat kita, renew balik, kita akan bagi device baru. Jadi you tak perlu lagi bayar, tak perlu lagi beli handphone. So setiap 2 tahun maksudnya handphone semua up to date lah. Up to date. Dan you tak payah risau lagi nak tiba-tiba nak pakai lagging lah, tiba-tiba nak pakai nak kau tak update lah, so far so on. Dan kena ingat, device yang kita bagi semua ada NFC. Maknanya contohnya kalau you perlukan guna
post system untuk collect payment everything. You hanya perlu tap dekat phone saja. Device yang kita berikan semua ada NFC. Okey, ada viewers yang tadi kontrak berapa lama? 2 tahun, betul? Kontrak 2 tahun. Okey. Bagi mereka, okey, ada lagi belum habis. Ada lagi. Okey, belum habis. Okey, teruskan Chairman. Okey. Bagi yang tak nak kontrak, tak nak device, mungkin saya dah ada handphone Chairman. Saya tak nak kontrak. Kita pun ada naked plan. Naked plan meaning you hanya bayar RM69, tak ada kontrak. Okey. Mungkin ada yang cakap, saya tak pernah experience lah pakai Maxis. Biasa saya pakai dan lain-lain. Saya tak boleh sebut lah, nanti kena tangkap. Okey. Dan lain-lain. So kalau perlukan experience, try dulu. Gunakan dulu. Tengok experience tu okey ke tak okey. Kalau tak okey, memang katalah memang ada masalah atau sebagainya, boleh balik semula ke telco yang asal. So macam sama juga RM69 ke? Sama. Okay. Sama, dan mungkin pada masa tu kalau ada adjustment in term of price, kita tengok masa tu punya price lah. Tapi kalau kita tengok sejarah telco ni, ada ke makin lama makin mahal, tak kan? Jadi kalau ditengok daripada segi trending tu, tak pernah tiap-tiap tahun telco naik harga. Apa yang saya pernah cakap lah. So kalau daftar tu, ada ke dia sediakan apa-apa iuran ke, pembayaran ke? Okey. Macam mana tu? Untuk register, kita tak ambil sembarang upfront bayaran ke atau apa, hanya sediakan SSM, company document, IC dan juga 3 bulan bank statement. Itu saja. Sangat-sangat mudah. Dan kena ingat, enterprise package ni ataupun Maxis Business Postpaid, kita akan servis tuan-tuan dan perempuan. Tim saya akan reach tuan-tuan dan perempuan. Even though handphone yang tuan-tuan pilih, yang tuan-tuan ambil tu, kita akan hantar terus daripada HU ke kedai, ke rumah. Post terus. Terus. Maknanya kita nak pastikan yang usahawan ni fokus kepada perniagaan. Tak perlu datang ke Maxis Center, beratur, ambil nombor, didor-didor, tak payah. Okey, so perkara ni seluruh Semenanjung ke macam mana? Seluruh Semenanjung. Okey, seluruh Semenanjung. Sebab saya punya team ada di semua state. So semua boleh apply dan semua juga boleh apply. Dan juga boleh mohon, betul? Ya. Yeah. As long as ada SSM. SSM tu berapa lama? 6 bulan ke untuk permulaan macam 2 tahun ke? 6 hingga 3 hingga 6 bulan. Itu tak ada masalah. Boleh berbincang dengan saya punya konsultan. Yeah. So kiranya daftar tanpa bayar lah, terus bayar bulanan saja. Betul. You hanya perlu bayar RM69. Okay, so, saya ulangi, ada 2 option. Option yang pertama, kita bagi device, kita bagi handphone secara percuma, tapi kontraknya 2 bulan. 2 tahun. 2 tahun. 2 bulan saya bankrupt. Okey, bersamaan dengan 24 bulan. So habis kontrak, renew balik, kita akan bagi device yang baru. Yang kedua, tanpa device, tanpa kontrak. Macam tadi bagi device yang baru. Maksudnya device yang baru tu kita boleh pilih selain daripada device yang lama ataupun device yang lama. Contohlah dia ambil. Okey, renew. Okay. Boleh. Masa tu mungkin perniagaan dah bagus, dah canggih, dah besar. Nak handphone yang canggih. Saya tak naklah yang free. You boleh pilih device apa pun dan kita akan tolak dengan certain amount of discount. So, InsyaAllah. Mungkin ada yang tertanya-tanya, boleh ke guna nombor phone yang telah digunakan ataupun kena guna nombor baru? Okey. Dia ada 2 cara. Yang pertama, anda boleh maintain nombor yang anda guna, bawa ke Maxis. Kita hanya tukar backbone saja. Telco saja. Nombor tak ubah. Contohnya, kalau nombor anda 019 1234567, nombor tu tetap lagi 019 1234567. Okey, tapi mungkin ada di antara peniaga-peniaga ni, saya nak jadikan nombor ni sebagai saya punya private number. Pun tak ada masalah, you boleh ambil new number. Jadi satu nombor ni memang khas untuk syarikat. Ingat, tadi kita cakap apa? Maxis Business Postpaid ni kita sertakan sekali dengan hunting line. Jadi itulah identiti syarikat anda. So promosi ni start daripada bila sampai bila, Cik Irman? Promosi ni start daripada untuk PUJB, kita ada additional.
Yang mana kalau anda semua register dalam masa 24 jam, kita ada special. Okey. Additional yang mana you tak boleh dapat kat luar. Okey? Yang mana kita bagi 100 TNG e-wallet. Okey. Okey? Kita akan, bila line tu dah activate everything, kita akan back in. Kita akan transfer dekat dalam you punya e-wallet. So macam jenis-jenis handphone tu boleh bagi tahu ke ataupun kena register dulu baru dapat tahu handphone apa yang disediakan? Boleh tanya dengan saya punya konsultan. Device-device yang available, you pun boleh pilih sama ada nak tablet ataupun handphone. Okey. You boleh berbincang. Yang by default kita ada beberapa model lah. Okey. Kalau nak yang model yang lebih canggih, yang lebih advance, yang tu mungkin kena top up, tapi kita akan tolak certain amount of discount. Okey. So untuk 10 orang terawal mendaftar akan mendapat 100 TNG e-wallet. RM100 TNG e-wallet. Okey. Irregardless. Maknanya tak kira sama ada you nak ambil plan berserta dengan device ataupun naked plan saja without contract. Bermula hari ni ke ataupun Bermula hari ini. Saat ini live saja valid. senazir? 24 jam. Okey. Sampai 100 je habis dah. Ya, kita ada 10 customer saja yang boleh dapat RM100. 10 customer terawal. Okey. 10 customer terawal, kita akan bagi RM100 TNG e-wallet. E-wallet. Okey, Ya. Encik Iman. Dan mungkin saya boleh tambah sikit, untuk yang naked plan tak ada kontrak tu, kita pun akan berikan sekali solusi, 2 solution percuma tu. Okey. Bukan hanya you kontrak baru kita bagi solution tu, you tak ada kontrak pun kita akan bagi solution tu sekali. Okey, Ya. faham. Macam saya cakap lah, objektif kami kenapa kita kita bekerjasama dengan PUJB adalah kerana niat tak lain tak bukan kita nak bantu usahawan-usahawan ni macam mana nak grow business. Okey. Okay? Okay. Sebab benda ni kalau kita tengok dia dah makin lama makin dekat dengan kita digitalization. Betul. Okey, kalau kita tengok sekarang kereta pun dah masuk kepada EV, electric vehicle, semua sekali dah, everything is smart. Betul. It's going to be smart home, smart office, everything smart. So we need sekarang ni apa yang kita kena buat, kita kena scan diri kita, adakah kita smart enough. Betul. Okay? Betul. Alright. Okey, mana penonton yang mungkin baru masuk dan terlepas daripada live permulaan tadi, kita akan simpan live ni dekat FB dan boleh tengok semula daripada awal dan juga sampai habis. Okey, Cik Iman. Difahamkan PUJB dan Maxis ada membuat satu close group di Facebook. Betul. Okey, boleh ceritakan sedikit tujuan diadakan close group tu? Okey, kalau kita tengok, kalau kita flashback baliklah, mungkin masa tu Cik Kalsom belum join PUJB. Okey, bagi mereka-mereka yang dah biasa dengan PUJB, biasa dengan Maxis, nampak dah flow ni. Kita start bekerjasama dengan PUJB yang mana kita ada memorandum of understanding dengan PUJB for the past 2 years. Okey. Yang mana daripada sana kita start, kita menawarkan ikhlas usahawan. Yang mana ikhlas usahawan ni kita bagi secara percuma. Kos semua di bawah Maxis. Kita terbangkan tim kita daripada KL untuk sharekan experience dengan SME, macam mana kita nak bantu SME daripada segi, contohnya macam mana nak ambil foto, macam mana nak buat planning, macam mana nak buat content, so far so on. So lepas tu kita ada program forum. Forum yang mana kita bawa sekali banking, contohnya daripada BSN, contohnya daripada Semicorp, kita buat berkolaborasi, Q&A. Dan sekarang ni kalau kita nak continue physical, pertama sekali kos, kosnya agak tinggi. Kedua, daripada segi kedatangan, untuk orang datang pun susah. Kadang-kadang kita spend bajet sampai berpuluh ribu, akhirnya yang datang pun kurang daripada 30 orang. So agak membazir. Jadi selepas kita buat perbincangan dengan pihak PUJB, saya rasa kita gunakan digital platform. Okey. Sebab digital platform ni adalah sangat mudah diakses. Kedua, lebih murah. Okey. Ketiga, menepati cita rasa SME atau peniaga-peniaga. Sebab kadang-kadang peniaga ni nak datang susah. Tapi bila tengah tunggu pelanggan tu kat kedai, boleh scroll, boleh baca. Betul. Okey.
Sebab konten-konten yang kita sharekan dekat dalam kita punya close group adalah konten-konten yang terkini. Contohnya yang lepas kita sharekan AI. Sebab ramai orang cakap AI. Apa tu AI? Betul, apa tu AI? Apa itu AI? Apa itu artificial intelligence? Betul. So macam mana artificial intelligence boleh bantu kita punya business? So daripada group ni kita sharekan information. So mungkin kalau ada yang belum join, saya cadangkan join. Benda ni percuma je. Okey? Daripada sana kalau contohnya ada soalan ke apa ke, saya memang ada dedicated admin dan bersama dengan pihak PUJB, kita akan cuba jawab mana yang kita mampu. InsyaAllah semua soalan-soalan tu terjawab. Jadi jangan lepaskan peluang, masuk dekat dalam grup ni, okey? Lapangkan dada, lapangkan fikiran, belajar, baca. Okey, ada yang komen di ruangan komen tu, Tuan Encik Herman. Dia pengguna postpaid lain tapi nak bertukar kepada postpaid Maxis. Boleh ke? Boleh sangat. Dialu-alukan. Dialu-alukan. Okey, Cik Herman. Yang tadi QR code tu adalah untuk kita add untuk Facebook, betul? Betul. Sekarang dah berapa ramai dah join group FB tu? Kalau tak silap saya, semalam saya tengok data tu lebih kurang 804 orang. The latest, sebelum kita berudara, kita dah ada lebih kurang 860 orang. Oh, okey. Mungkin Encik Fahan boleh buka yang QR code tadi. Kalau ikut daripada data ni, berbanding dengan mereka yang menyertai PUJB punya page, sebenarnya jauh berbeza. Okey, mungkin para penonton boleh scan QR tersebut dan boleh terus request untuk masuk close group PUJB Maxis ni. Kena request nanti akan ada admin yang approve. Betul kan? Nanti admin saya akan approve, kita akan bagi access. Cepat ke lambat nak approve tu? Ada yang tanya cepat ke lambat? Sepantas kilat. 5G. Tak ada lagging, tak ada lagging. Okey? Okey. Ada usahawan yang tanya, cara nak daftar tu macam mana sebenarnya? Daftar untuk package tadi. Betul. Oh, tak ada masalah. Tim saya yang ada di belakang tabir tu, nanti mereka akan hubungi tuan-tuan dan perempuan, ataupun tuan-tuan dan perempuan boleh hubungi kita punya hunting line tu 07 2888 387. Ada tertera dekat bawah tu. Okey, betul. Okey, Cik Iman, rasanya macam dah nak sampai ke penghujung rasanya. Oh, cepatnya. Ingat tadi 1 jam lama, rupanya sekejap. Betul. Boleh cadang macam setengah jam, tapi dah berbual macam lama. Itulah dia. Okey, Cik Iman nak tanya. Ada aktiviti yang akan dilakukan dalam masa terdekat ni? Okey, sebenarnya kita dah dapatkan bless ataupun approval daripada pihak PUJB. Kita namakan Jom Tap Tap. Orang Johor kan suka jom-jom. Kita jom Tap Tap. Jom Tap Tap. Apa tu sebenarnya Jom Tap Tap? Jom Tap Tap adalah satu solution perniagaan yang mana solution perniagaan ini akan membantu peniaga-peniaga untuk menjalankan perniagaan secara efisien. Maknanya daripada sekarang kita collect payment by cash. Dengan adanya program Jom Tap Tap ni, anda semua boleh collect payment secara digital. Hanya tap saja dekat phone tu. Okey. Dan payment transaction done. Okey. Lepas tu, program ni juga bukan hanya untuk anda pandai guna, tapi kita ada workshop yang mana workshop ni kita akan handhold. Handhold maksudnya, kita akan ajar cara nak guna, kita akan ajar macam mana nak baca data, dan akhirnya objektif kita adalah peniaga-peniaga ataupun usahawan-usahawan ni boleh buat profit and loss. Okey? Okey. So kita punya modul lebih kurang dalam 3 hingga 6 bulan. So mungkin 2 minggu sekali kita akan ada kelas secara fizikal, sama ada di PUJB ataupun mungkin di Office Maxis ataupun secara online. Ikut ke lapangan. Okey? Jadi by end of the day, apa yang kita nak tengok adalah daripada program ni kita boleh melahirkan usahawan yang dah tahu baca data, dah tahu guna macam mana nak guna digital, dalam masa yang sama dia dah boleh buat profit and loss. Jadi bila dia nak buat pinjaman perniagaan, bila dia nak besarkan perniagaan, dan paling penting bila dia nak minta grant daripada PUJB, dia dah ada account.
Okey, faham. Okey, kat sini ramai yang tanya macam mana nak apply, macam mana nak mohon, macam mana nak ni, macam mana nak tu. Tuan-tuan dan puan-puan boleh hubungi di talian 07-288-8387 ataupun mungkin Maxis ada solusi, ada QR code ke ataupun yang boleh isi data dan Maxis boleh call terus macam mana? Okey, pertama sekali hunting line yang tertera ni anda boleh call. Kedua, sebenarnya dekat back end saya punya team ada tengah pick up nombor-nombor yang berkenaan dan mereka akan buat panggilan dan menghubungi tuan-tuan dan puan. Dalam masa yang sama, kalau mungkin nak call pun malu nak apa ke, okey, ada QR code sekarang ni dekat dalam kita punya screen tu, scan, masukkan detail, kita akan hubungi tuan-tuan dan puan. Betul, mungkin. Macam saya cakap tadi, anda semua usahawan, kita punya objektif, kita nak anda semua fokus dekat perniagaan. Benda-benda ni, connectivity, solution perniagaan, serahkan kepada pihak kami untuk bantu tuan-tuan dan puan-puan. Okey, so secara kesimpulannya, tuan-tuan mana yang join live kita dan akan tengok semula live kita, kita ada sediakan QR code daripada close group friend untuk FB dan juga untuk solusi untuk mendapatkan maklumat lebih lanjut dengan Maxis. Boleh scan juga QR code yang ada tertera di skrin anda sekarang. Ya, betul. Okey, Encik Iman. Rasanya kita dah nak habis dah, betul. So, nak kena buat penutup ni. Betul. Mungkin Encik Iman ada sedikit nak bagi tahu ke ataupun ucap. InsyaAllah, terima kasih. Terima kasih sekali lagi pada pihak PUB yang memberikan kami peluang, pertama sekali untuk bekerjasama. Kedua, memberi peluang pada hari ini kita boleh buat live streaming untuk sharekan apa yang kita boleh tawarkan, macam mana kita nak bantu usahawan-usahawan sama ada micro, small, medium untuk beralih ke arah digital. Macam saya cakap tadi, in summary, kita kena scan diri kita sendiri. Daripada segi pemasaran, adakah kita dah bersedia? Daripada segi operasi dalaman, adakah kita dah bersedia? Bagaimana pula dengan rantaian bekalan? Adakah kita dah bersedia? Daripada sana, letakkan prioritinya dekat mana. Bagi yang saya tahu, digital ni terlalu luas. Jadi kita mula dengan step yang pertama. Langkah yang pertama, apa yang kita perlu buat. Sebab tu, di Maxis kita ada dedicated account manager sebenarnya. Bertanya, bersoal jawab dengan mereka, tak kena bayar pun. Okay? Dan sekarang ni adalah masa untuk kita merubah ke arah digital. Paling penting produk yang kita ada, kita mesti make sure orang nampak, orang tahu dan orang kenal. Ini tiga aspek yang very logic. Sebenarnya kalau kita bercerita pasal kos untuk digital ni, kosnya lebih murah daripada kita buka cawangan. Satu cawangan kita kena spend sekurang-kurangnya lah RM30,000, RM50,000. Betul? Betul. Tapi dengan adanya digital platform, sebenarnya kosnya tu lebih murah. Contohnya macam kita gunakan artificial intelligence AI. Baru-baru ni kita pun ada bekerjasama dengan kita punya ICT partner. So, untuk reach lebih ramai customer tu, kosnya tak sampai pun RM100. Betul. Jadi paling penting kita kena cuba. Kita kena flashback balik. Dulu kita pakai analog phone. Betul. Yang Betul. Picit tekan. Bila Betul. sampai ke Android, bila sampai ke Apple, Betul. orang macam saya ni reluctant, macam tak nak berubah. Betul. Tapi dalam satu masa sekarang ni, kalau kita diberi balik analog phone, contohnya macam Nokia 3210, 3310. Betul. Nenek saya pun dah tak nak. Betul. Jadi, tuan-tuan dan perempuan, kita kena ingat dia punya change tu dah makin lama makin hampir dengan kita. So, kalau sekarang kita tak berubah, by that time baru kita nak berubah, mungkin kita dah agak ketinggalan. Betul. Sebenarnya kita kena ikut juga peredaran zaman. Trending. Betul? Kita kena itu saja. Saya rasa cukup sudah. Dah 1 jam ni. Nanti kan tu jadi band saya pula kan. Tak. Okey, saya juga Cik Kasom mengucapkan ribuan terima kasih dengan Cik Himan kerana sudi meluangkan masa untuk sama-sama live pada hari ini untuk menerangkan apa itu sebenarnya program yang Maxis akan laksanakan. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, jangan lupa untuk tengok live yang telah direkod ni dekat dalam FB dan boleh juga bertanya di talian 07-288-8387 ataupun boleh scan QR code yang ni, yang tertera. Okey, saya rasa itu saja. Terima kasih daripada saya dan juga Encik Himan. Terima kasih. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, jumpa lagi untuk minggu depan. Bye.